Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MA Channel. Right. So hari ni saya nak buat satu tunjukkan penggunaan Tinkercad. Right. Penggunaan Tinkercad bagi pelajar-pelajar bidang elektronik yang mungkin untuk digunakan sebagai alat simulation dalam kita buat projek-projek elektronik. Alright, so hari ni macam biasa bagi yang baru dalam Tinkercad, so boleh Google perkataan Tinkercad dan ada satu website tinkercad.com, so korang klik kat situ, right, dan so akan ada paparan lah. Okay, mungkin kalau bagi yang baru mungkin boleh create account dulu, right, create account dan simple je. Dia ada student dan dia ada untuk teacher, so korang boleh create account. Dan so ini paparan dia, Autodesk Tinkercad dia adalah web apps yang mana tak perlu install apa-apa software, just kita run, register dan kita gunakan account dia, right, dan kita boleh buat simulation di sini straight away, right. So semua litar yang kita buat, semua projek yang kita buat akan di save dalam cloud dia, right. So dia ada kalau korang buka Tinkercad ni, dia ada beberapa projek yang boleh dibuat dalam bentuk bidang yang berbeza, iaitu pertama 3D design, circuit, code block dan juga lesson ni macam tutorial lah, right, tutorial. Okay, macam saya nak buat projek menggunakan electronic circuit lah, right, electronic circuit menggunakan Arduino, right. So hari ni kita just create new circuit, right. So dia akan ada paparan kosong macam ni, right. Dia akan ada paparan kosong macam ni. Jadi hari ni kita nak buat satu simple project, right, simple project menggunakan ultrasonic dan ultrasonic sensor, dan paparan akan dikeluarkan melalui LCD, dan backlight LCD itu dikontrol oleh port, right, ataupun potentiometer, right. So yang pertama, sebenarnya dalam Tinkercad ni dia punya sensor dia agak ada limitation lah. So kita boleh buat beberapa sensor yang available yang ada dalam ni. So untuk hari ni saya nak buat, untuk video kali ni saya nak buat based on ultrasonic. Jadi bila korang create circuit, kalau korang create new circuit, korang boleh dapat satu paparan kat sini. Okay, so kita akan gunakan Arduino Uno, right. Jadi kalau tak ada, korang boleh save kat sini lah, Arduino Uno R3 ni, right. So korang boleh zoom in, zoom out macam tu, right. Korang boleh drag saja. Okay, kemudian kita akan gunakan beberapa komponen yang lain, iaitu ultrasonic sensor. Okay. Menggunakan ultrasonic sensor. Kemudian kita akan gunakan LCD untuk paparan. So untuk pengetahuan, ultrasonic sensor ni tujuan dia kita guna adalah sensor ni purpose dia adalah untuk paparkan distance. Sebenarnya dia adalah untuk paparkan distance, tujuan dia lebih begitu lah, untuk paparan distance. Jadi kita gunakan satu breadboard, simple small breadboard saja, right. Breadboard ni kecil sangat, ini lah small breadboard sini, right. Okay, untuk first ni kita nak wiring dulu. Okay, korang boleh fast forward wiring ni, okay. Kalau bagi yang dah tahu macam mana untuk buat wiring, kita boleh zoom in sikit, right, untuk dapatkan detail sikit connection, right. Jadi bila kita gunakan Arduino, dia punya power source dia adalah daripada Arduino lah, daripada
Arduino tu sendiri. Jadi kita just pertama sekali kita tarik wire dulu. Right. Tarik wire dulu, ground. Sorry. Kemudian kita pergi ke fireboard. Right. Right. So mungkin yang ground ni kita boleh tukarkan color. Nak tukar color senang je, kita just klik dekat wire tu, kita just tukar lah ke black apa, sesuai dengan aplikasi dia lah. Right. So kat sini kita just wiring untuk ground dan juga ni dulu. Okay, kemudian dalam projek ni dia agak sukanya tentang apa nama, kita nak agak lecehnya tentang wiring untuk inilah, wiring untuk LCD ni, right, untuk LCD. Okay, LCD yang kita gunakan ni ada 16 ni, right. Okay, so kita nak wiring ke LCD ni dulu. Right. Okay, once kita dah place atas breadboard ni, maksudnya connection daripada point LCD ni dah plug in, dah masuk dah dalam breadboard tu. Jadi korang tak payah nak buat external wiring untuk ni lagi, right. Kita terus gunakan saja, right. Tapi sebelum tu, sebab kita nak guna source dekat sini, nak guna power source dekat sini, jadi kita buat kita tarik satu wire dulu dari sini untuk kita gunakan ground dan juga live wire power. Okay, dan kita akan gunakan satu resistor yang kita akan sambungkan kepada kaki kaki LED, right, untuk ada sambungan kepada live wire. Okay, kita just gunakan satu resistor. Okay, tarik. Sambung pada live. Jadi kita just start, kita just place kat situ. Alright. Kemudian untuk LED untuk port LED yang kedua, kita sambung pada ground. Alright, kita sambung pada ground. Okay, kita color. Alright. Okay, yang seterusnya adalah port dia lah, right. Port daripada ataupun connection daripada LCD kepada Arduino, right. Dari LCD kepada Arduino. So connection yang kita akan buat adalah daripada kaki DB7 sehinggalah kepada DB4, right. DB7 sehinggalah kepada DB4. DB7 kita akan sambung kepada port 8, right. DB7 kita akan sambung kepada port 8 pada Arduino, right. Jadi kita boleh tarik. Nanti kita akan tukar color, right. Okay, tukarlah color apa yang sesuai, right. Kemudian sambung pada port seterusnya, iaitu ataupun pin seterusnya, pin LCD seterusnya, DB6 kita nak sambungkan kepada 9, right. DB6 kita nak sambung kepada 9. Tukarkan color, ulang, nak tukar color apa pun tak kisah. Kemudian DB yang seterusnya ataupun pin yang seterusnya itu DB5,
DB5 kita nak sambung kepada DB5 kita nak sambung kepada pin yang seterusnya, iaitu pin 10. Dan DB5 kita nak sambung kepada pin 10, alright, pada pin 10. Satu sini. Orange hilang, tak kisah. Okey, seterusnya adalah DB keempat. DB keempat kita nak sambung pada pin Arduino seterusnya, iaitu pin 11. DB yang keempat kita sambung pada Arduino seterusnya ataupun pin Arduino seterusnya, iaitu DB 11. Okay, next adalah apa yang kita nak buat. Kita nak sambung dengan pin 3 ini, iaitu pin untuk backlight ni. Kita nak sambung pada pin 3. Saya lupa nak kali tadi yang tu. Sambung pada pin 12. Saya nak kepala ini kita buat print, ini kita buat sudah ada, ini adalah pin blue. Okay, alright. Okay, kemudian pin yang seterusnya iaitu pin RW tersambungkan kepada ground, right? RW kita sambung pada ground. Okay, RW kita akan sambung pada kita akan sambung ke ground, jadi dia akan kita akan letak khususnya pin earth tu ataupun pin ini kita akan sambung pada 12. Okay, pin RS, seterusnya pin RS kita nak sambung pada kita nak tarik ke mana boleh ni, kita tarik bawah kat sini. Sini kita buat color. Okay, kita sambung pada kaki ataupun port 17 pada Arduino. Alright, tukarlah color purple ke apa. Ini kita nak boleh nampak perbezaan ini, supaya kita nampak perbezaan dia. Alright. Okay, seterusnya kita nak sambungkan pin VD. Alright, pin VD. Alright, kita nak sambung, kita lupa nak masukkan satu lagi, iaitu potentiometer. Alright, potentiometer. Okay, kita nak masukkan potentiometer. Okay, alright. Okay, pin VD kita nak sambung dengan potentiometer supaya dia boleh kontrol backlight ataupun paparan apa nama untuk Arduino pula, untuk backlight LCD, right? Sambung kepada kaki kedua lagi potentiometer, right? Yang ini bukan apa, kita guna color purple tadi dah, pink lah. Kita gunakan color pink. Okay. Kemudian wire yang seterusnya adalah VCC. Biasalah VCC dengan ground kita sambung pada VCC. Okay, kemudian ground sambung pada ground. Right. Color dia. Kemudian seterusnya kita nak buat wiring pada
wiring pada ultrasonic. Alright, ultrasonic. Dan jangan lupa untuk potentiometer ni kita akan sambungkan dulu BCC nya. Kita sambungkan dulu BCC nya. Yang ni kita akan buat. Okay. Kemudian dari sini kita tarik ke kabel. Okay, kemudian ground nya kita tarik dari sini. Dari sini. Okay. Tak sini je. Dan kesilapan di situ. Ground sekejap, kita kali dulu. Kita kali dulu. Dia menjadi contoh ni silap. Saya tarik. Kita bilik satu. Bilik. Okay. Kita tukar color dia. Okay, right. So dapat untuk VCC dan juga untuk ground bagi potentiometer. Okay, selesai kita buat wiring untuk LCD, untuk paparan LCD. Okay, sekarang kita nak buat wiring pula untuk ultrasonic. Ultrasonic dia ada 4 pin. VCC, trigger, echo dan juga ground. Alright, jadi kita masukkan ground dulu. Alright, kita masukkan ground dulu. Nampak? Okay. Kita masukkan ground dulu. Kemudian kita masukkan VCC. Kita hanya perlu placement kan saja sebenarnya. Tak payah kita nak drag komponen ni. Kita hanya perlu placement kan dia saja di atas board tu, right? Okay. Kemudian ada dua pin yang lain. Dua pin yang lain itu adalah pin echo dan juga pin echo dan juga pin trigger, right? Alright, pin echo kita akan masuk pada kaki ataupun port 2 juga Arduino Uno. Alright. Okay, kemudian pin yang 3 kita akan masuk pada port 3. Okay, untuk pin 3. Alright, untuk pin 3 kita akan masukkan di port yang kedua dan 3. Alright, 2 dan 3. Okey, sekejap ya. Saya foolproof sekejap. Saya letak semua wiring ni. Okey. Okey, so far okey. Untuk wiring ni. Okey, kemudian kita akan untuk kita codekan ataupun kita coding kan, kita nak codekan Arduino ni, right? Kalau kita tak codekan dia tak kena siap apa-apa lah. Jadi kita nak codingkan Arduino ni, right? Dalam Tinkercad kita ada button kat sini, share, export, transformation dan juga code, right? Kita pergi pada code. Okay, dalam code dia ada beberapa kaedah kita buat coding. Di antaranya adalah block dan text, right? Nak guna terpulang kepada masing-masing sama ada nak guna block boleh, nak guna text boleh, tapi saya prefer menggunakan text lah. Right, saya prefer menggunakan text. Okay. Pada setengah sensor dalam Tinkercad ni dia dah bagi coding siap. Okay. Jadi boleh gunakan saja coding tu ataupun gunakan kod yang baru, okay. Ataupun design kod yang baru. Okay. Tu saya nak buat yang lain lah. Saya nak buat yang baru sebab nak bagi communication flow di antara
di antara komponen-komponen ataupun sensor yang kita dah wiring ni dalam keadaan yang okey, right? Jadi pertama sekali kita create header kita akan gunakan, sebab kita gunakan LCD, jadi kita akan gunakan liquid crystal, alright, liquid crystal .h. Okay, kemudian pertama sekali bila kita gunakan ultrasonic sensor, kita kena define dulu, define dua pin dia yang penting, iaitu echo dan juga trigger. So bergantung kat mana kita wiring. Kita tadi kalau tengok pada circuit tu, kita wiring pin echo kepada port kedua di Arduino. Jadi yang ni pun kita akan follow lah, sebab coding dia akan follow kepada port yang kita gunakan, yang kita wiring di Arduino. Alright, jadi yang ni saya bagi nama echo dan juga trade. Ini adalah variable saja. Bila kita cerita pasal variable ni terpulang nama kita, nama apa yang kita nak letak. Right, nama apa yang kita nak letak. Okay, dia tak ada masalah kat situ. Asalkan kita faham penggunaan variable tu untuk apa. Right, berbeza kalau kita gunakan variable dengan nama-nama yang tak apa-apa, tak mewakili nilai yang dipegang. Right, variable ni kalau saya nak terang kat sini jadi panjang lah apa cerita tentang variable. Jadi korang boleh tengok sendiri basic C ataupun basic C++, tengok apa fungsi variable dan sebagainya. Alright, korang boleh faham apa sebenarnya function, apa tujuan kita create variable. Alright, seterusnya kita akan create dua variable yang lain dalam nilai float. Kenapa kita nilaikan float? Sebab macam biasa duration dan juga distance dia dalam bentuk bukan number yang tetap, bukan number yang bulat, dia adalah number yang berpoint, number yang ada di puluhan. Alright, jadi mesti kita declarekan dia dalam data jenis float. Alright, okay, kemudian kita declare untuk LCD. Okay, kita gunakan berapa tadi, 11 10 port 10 sorry, dan juga sekali adalah port 9 dan 8. Right, 9 dan 8. Right, ini kita buat komen supaya kita faham. Okay, port ni mewakili pin apa di LCD tersebut. Right, saya just letakkan komen lah. Right, supaya kita faham. Okay, alright. Okay, kemudian kita dalam Arduino IDE kita ada dua function, iaitu void setup dan juga void loop. So void setup ni kita akan declare dulu variable yang kita dah declare tadi, apa dia punya function di input ataupun output. So trigger sebagai output lah, sebab dia yang akan menghantar signal kepada Arduino. Alright, bila dia menghantar signal kepada Arduino, dia adalah output lah. Alright, dia tak menerima signal, dia hanya menghantar signal. Dia menghantar signal, jadi kita kena set dia sebagai output. Dan ini adalah untuk echo. Kita define dia sebagai untuk input. Alright, echo kita define dia sebagai input. Okay. Right, kemudian serial begins untuk kita debugging. Dia lebih pada tujuan dia, kita gunakan serial port ataupun serial monitor dan serial begin. Tujuan dia untuk kita debug. Kita debug kita punya coding. Alright, kita debug punya coding. Bila kita buat LCD begin, sebab kita gunakan LCD, jadi kita kena buat begin 16 volt untuk pada type of LCD yang kita pilih. Okay, kemudian kita pergi pada void loop. Right, kita pergi pada void loop. Okay, dalam void loop ni kita hanya nak kita nak create satu function. Kita nak create satu function yang memudahkan kita call dan juga kita
call dan juga return function kat situ, tapi kita nak tag dalam void loop panjang kod dia, nanti dia akan jadi berserabut. Okay, kalau korang berada belajar C++, right, korang akan belajar lah tentang apa itu function, apa itu subprogram. Right, jadi kita akan create satu subprogram ataupun kita akan create satu function, right. Saya bagi nama apa nama functionnya adalah time. Kita bagi nama time, right, time dia specifically untuk ultrasonic, specifically penambah untuk ultrasonic time, ataupun boleh je kita buat ultrasonic FN function, pun boleh, tak masalah. Okay. Kemudian kita akan buat calculation. Kita akan buat calculation untuk duration ataupun distance yang akan dimeasure oleh sensor ultrasonic tu. Kita akan buat dalam void, loop, kita akan buat dalam looping. Alright, duration. Okay, dan ini formula dia. Formula kita boleh Google saja formula untuk dapatkan formula bagi ultrasonic. Okay. Kemudian kita create lagi satu function untuk distance. Right. Distance ataupun kita gunakan show distance, right, untuk function untuk paparan distance. Tujuan kita pertama sekali kena faham bila kita buat function, tujuannya adalah kita ringkaskan main program supaya tak nampak berserabut. Okey, tak nampak berserabut dalam main program. Okey, jadi kita dah buat satu function, jadi kita just copy dia punya function name ni. Alright, jadi copy function name. So apa yang akan ada dalam function ni adalah lebih kepada function trigger dan juga function echo. Alright, function trigger dan juga function echo. Okay, so trig. Alright, dan kita buat delay kita gunakan delay berapa second lah, second. Okay, kemudian kita buat lagi, kita copy saja kalau mana nak tag. Okay, kemudian kita set high dan set low, high dan juga low. Dia punya delay kita klik tekan. Okay, kemudian ini kita buat satu buang lagi, kita buat satu buang masa ni sebab dia ada high. Bila kita trigger ada high juga. Sebab nak faham function untuk ultrasonic sensor, right, dia akan pump signal, right, dia akan akan balik kepada echo, right. Dia seolah macam trigger ni adalah transmitter dan echo ni adalah receiver, right. Dia akan pump signal. So berapa banyak kita nak pump, berapa duration ataupun berapa kerapan yang kita nak pump signal tu supaya dia boleh measure distance. Macam bila time dia berjumpa dengan obstacle, dia akan pump back kepada echo, right. Jadi berapa banyak ataupun berapa kerap kita nak dia pump signal tu, itu terpulang pada kita, terpulang kepada function yang kita nak buat lah, right. Kemudian kita gunakan satu function pulse ini bukan variable lah, ini adalah function memang dah ada dalam Arduino IDE. Jadi dia adalah single function saja, right. Ini untuk echo
core high dia akan terima, right? Kemudian dia akan hantar signal kepada duration akan proses, then dia akan return back duration kepada dia akan calculate duration, dia akan calculate duration di time measurement, right? Okay, dan untuk ultrasonic function, kemudian seperti pada yang seterusnya kita nak programkan untuk display ini kita nak codingkan untuk LCD, right? Codingkan untuk LCD, untuk display kepada LCD dan juga LCD dan juga serial monitor, right? Sama sekali kita gunakan function LCD clear, yang mana untuk clearkan LCD apa-apa words ataupun apa-apa karakter yang ada dalam LCD tu secara defaultnya dia akan clear, right? Kemudian kita set cursor dulu. Macam biasa bila kita gunakan LCD, pertama kita kena set cursor, right? Dan positioning 0, 0, right? Kemudian kita measurekan serial print dulu. Kita letak serial print untuk kita paparkan distance kita selain daripada kita paparkan di di LCD, kita nak juga paparkan di serial monitor, right? Dan copy. Okay. Bila kita buat karakter bila kita buat dan kita buat paparan untuk ataupun string untuk LCD, so diikuti dengan dia punya variable lah, nilai apa yang kita nak paparkan, right? Jadinya letak serial print distance, right? So nilai ataupun paparan distance tu akan keluar di serial monitor dan juga LCD. Okay, kemudian kita buat LCD print distance, yang ini untuk paparan di LCD, paparan untuk LCD. Okay. Tujuan kita letak serial print LN ni supaya dia akan ada space di antara serial monitor nanti. Okay. Dan space ataupun tab enter ke bawah untuk serial monitor, dan kita set cursor set cursor. Okay. 5 kita gunakan 5 dan 1. Sebab apa kita gunakan 5 dan 1? 1 ni adalah paparan yang atas, 5 tu dah di antara jarak kanan dan kiri, right? Kita nak bagi dia dalam keadaan center. Yang ni sebenarnya kita boleh try and error dari segi set cursor dulu supaya paparan tu nampak cantik lah, right? Okay, supaya paparan tu nampak cantik. Okay. Sebelum saya buat video ni saya dah test and error tentang paparan yang macam mana supaya nampak cantik pada LCD, right? Okay, kemudian bagi dia 1000 ataupun 1 saat untuk dia delaykan paparan tu. Okay, kita boleh try kejap lagi. Okay, bila kita dah siap typekan kod ni, right? Okay, kita boleh cuba run, right? Sebenarnya tadi ada beberapa error yang kita perlu ubah, right? Dari segi typing error, bukan typing error lah, dari segi typing error. Contohnya bila kau start simulation ni, right, akan ada error di sini sebabnya ni tak ada S, right? So kau tambahlah S. Okay, kemudian ada function name kita lupa, right? Kita letak show patutnya kita letak show, right, di call function, right? Kita letak tadi display, so korang boleh ubah tukar daripada show, kemudian
microsecond tu lah, microsecond tu ada S tu, right, jadi semua tukar lah. Okay, alright. Jadi kalau kita start simulation, okay, hide dalam kod ni. Okay, kita kecil sikit. Bila kita run, right, dalam keadaan sekarang distance kosong. Okay, bila kita run, right, bila kita start simulation, right, tadi pada awalnya bila saya start dia ada beberapa error. Yang pertama adalah error yang korang kena repair adalah pertama adalah pada trigger ni silap. Okay, kalau korang perasan pada coding ni ada sel kat 2, dia 3 silap, jadi dia 3, jadi dia tak keluar paparan distance kat situ. Korang fix jadikan dia 3, tukar port tu dia akan come back okay lah, right, dia akan papar. And then ada kesilapan dari segi formula, right, formula kena tukar, right, tadi saya lupa nak letakkan divide by 2, right, jadi dia punya paparan distance tu agak lain daripada apa yang ada dekat ultrasonic ni, right. Ultrasonic ni adalah actual yang sebenar, paparan yang sebenar, right. Jadi korang boleh tallykan, bila tallykan dia punya bacaan LCD dengan ultrasonic tu, maknanya dia dalam reading yang ok lah, right. Jadi korang boleh ubah kat situ, and then should be working lah, right. Okay, so korang akan dapat measure distance, okay, akan dapat measure distance, okay, pada LCD, right. Jadi dengan paparan LCD ni korang boleh buat lah, come up dengan beberapa projek tambahan yang lain. Okay, setakat ni dahulu untuk video kali ni. So korang boleh jika dapati video ni bermanfaat, korang boleh subscribe, share dan like, right, boleh komen apa, right. Okay, insyaAllah jangan lupa subscribe, saya akan keluarkan video-video yang lain. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.